Pengetua menegaskan satu perkara penting. Ketika tempat kejadian dibersihkan, beliau tidak berada di sekolah. Beliau berada di hospital, menguruskan keadaan Zara. Maka bila ditanya siapa yang arahkan lokasi pertama Zara ditemui dibersihkan, dia jawab jujur. Dia tak tahu. Arahan itu kalau ada, dibuat tanpa pengetahuannya. Sebelum polis dan Jabatan Pendidikan Negeri tiba, pihak sekolah tidak ke lokasi secara sendiri. Hanya selepas agensi terbabit sampai, barulah kawasan itu ditinjau bersama. Itu saja yang saksi tahu. Kemudian, masuk pula topik yang agak sensitif. Larangan menggunakan telefon awam selama 28 jam. Ini menimbulkan persoalan besar sebelum ini. Kenapa pelajar tak boleh hubungi ibu bapa selepas kejadian? Namun saksi menjelaskan dengan tegas, keputusan itu bukan dari dirinya, tetapi daripada ketua warden, yang menurutnya buat keputusan atas pertimbangannya sendiri. Tentang aduan buli pula, pengetua berkata sepanjang beliau bertugas, tiada satu pun laporan khusus mengenai buli atau pergaduhan serius yang sampai ke mejanya. Dia tidak menolak kemungkinan guru lain menerima aduan secara tidak rasmi, tapi beliau sendiri tidak pernah dimaklumkan. Dan dalam prosedur sekolah, siasatan salah laku buli adalah di bawah PKM, bukan pengetua secara langsung. Dia hanya memastikan laporan dihantar ke pihak berwajib selepas keadaan Zara dimaklumkan. Satu maklumat penting yang dipersoalkan dalam mahkamah ialah berkaitan pintu almari dorm Zara yang rosak, yang dianggap sebahagian daripada isu tekanan atau buli. Namun pengetua berkata dia hanya tahu tentang kerosakan itu selepas hari kejadian, selepas ketua warden buat laporan. Sebelum itu tidak pernah sampai apa-apa laporan kepada dirinya. Tentang peraturan pelik yang dikatakan ditetapkan pelajar senior dalam dorm, beliau tegas menyatakan dia tidak tahu kewujudan apa-apa peraturan sedemikian. Kalau betul ada pun, ia sepatutnya melalui semakan dan kelulusan ketua warden, bukan pelajar sesuka hati. Dalam usaha mendekatkan guru dengan pelajar asrama, pengetua menjelaskan bahawa sekolah pernah melaksanakan sistem keluarga angkat atau homeroom teacher. Tujuannya untuk memantau kebajikan pelajar lebih dekat. Namun bila ditanya sama ada sistem itu berkesan, pengetua sendiri mengaku dia tidak boleh pastikan. Ada sesi perjumpaan di dewan, ada program mingguan. Tapi adakah masalah sebenar pelajar betul-betul tembus atau tidak? Itu beliau tidak pasti. Kemudian muncul satu kenyataan yang sedikit mengejutkan. Pengetua kata dia baru tahu tentang budaya kasar dan maki hamun dalam kalangan pelajar selepas hari kejadian. Sebelum itu, dia tak pernah dengar atau menerima aduan formal mengenai budaya negatif begitu. Tentang siasatan polis pula, pengetua tidak pasti sama ada pihak polis ada meminta buku harian Zara atau dokumen siasatan dalaman sekolah. Dia kata, dia tak terlibat secara langsung dalam proses itu dan hanya mematuhi arahan pihak berkuasa. Di mahkamah, ada satu momen saksi memberi jawapan yang agak emosi tapi terkawal. Dia kata sebagai penjawat awam, dia memang terikat untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan kepada umum. Sebab itu pihak sekolah diam. Tetapi dia tekankan diam itu bukan sebab nak sembunyikan apa-apa. Dia kata pihak sekolah beri kerjasama penuh. Tiada cubaan menutup kes, tiada manipulasi bukti, dan teori-teori seperti washing machine atau manipulasi CCTV yang tular di luar tu adalah fitnah yang sangat menyakitkan. Katanya, dia sendiri nak tahu apa yang sebenarnya berlaku kepada Zara. Dia juga berharap inkues ini dapat membuka segala kebenaran sebab hanya itu yang dapat memberi keadilan kepada keluarga Zara. Selain itu, pengetua menjelaskan dia tidak pernah tahu kewujudan kumpulan pelajar Circle 19 sepanjang dia berkhidmat di sekolah. Nama kumpulan itu hanya timbul selepas kes Zara menjadi tumpuan. Dan yang terakhir, pengetua memaklumkan bahawa sepanjang Zara berada di sekolah, ibu bapa Zara tidak pernah dipanggil untuk apa-apa isu. Mereka juga tidak pernah tampil membuat aduan mengenai Zara. Dari sudut rekod sekolah, Zara adalah pelajar yang tidak pernah menimbulkan masalah. Di hujung keterangannya, nada pengetua sedikit perlahan. Dia sebut dia turut bersedih dan terkesan dengan pemergian Zara, seorang anak yang baru tingkatan 1, masih terlalu awal untuk menghadapi apa-apa tekanan yang tidak sepatutnya berlaku di sekolah. Saksi menutup keterangannya dengan satu harapan, bahawa prosiding inquest ini akhirnya dapat menjawab semua tanda tanya yang masih bergantung. Bukan saja untuk keluarga arwah, tapi untuk seluruh masyarakat yang menunggu kebenaran. Malam kejadian 11 Julai 2025, pengetua mendapat panggilan daripada ketua warden sekitar 3:15 pagi. Dia segera ke asrama dan tiba kira-kira 3:30 pagi.
Di situ, dia melihat seorang pelajar perempuan terbaring di atas lantai, dikelilingi warden dan pengawal keselamatan, dan mereka memaklumkan bahawa itu ialah Zara. Antara warden yang hadir, Ustaz Azhari, Cikgu Rahmatina, Cikgu Rohayati, Cikgu Norashima, dan Ustaz Rezan. Turut ada pengawal keselamatan Aunty Lina, serta beberapa pelajar yang pengetua tak kenal. Melihat keadaan Zara, pengetua sedar ambulans belum tiba. Dia terus arahkan ketua warden hubungi ambulans sekali lagi. Ambulans hanya tiba sekitar 4 pagi dan Zara dibawa terus ke hospital dengan diiringi seorang warden. Bila ditanya kenapa pihak sekolah tidak terus hubungi polis pada waktu itu, pengetua berkata tumpuan mereka hanyalah satu, selamatkan Zara dahulu. Dalam tempoh menunggu ambulans, pihak sekolah menghubungi Ibu Zara dan juga segera memaklumkan kejadian kepada pegawai pendidikan daerah serta JPN Sabah. Di hospital, pertemuan dengan Ibu Zara, pengetua tiba di hospital Queen Elizabeth sekitar 5.30 pagi. Beberapa jam kemudian, sekitar 9.30 pagi, beliau bertemu Ibu Zara. Mereka kemudian dibenarkan masuk melihat Zara di unit kecemasan. Isu menyentuh tangan Ibu Zara dan menyuruh jangan buat laporan polis yang sebelum ini tular, sekali lagi diajukan di mahkamah. Pengetua menafikan, dia kata dia tidak pernah menyentuh Ibu Zara dan tidak pernah berkata, tak payahlah buat laporan, ketua warden dah buat. Menurutnya, Ibu Zara hanya bertanya sama ada dia perlu buat laporan polis sebab ada orang mencadangkan begitu. Pengetua cuma balas, pihak sekolah sudah buat laporan polis. Dari awal keterangannya, Puan Syaharum menjelaskan struktur organisasi sekolah. Semua warden seramai 12 orang telah pun menjadi lantikan pentadbir sebelum beliau tiba. Malah selepas kes Zara menjadi tumpuan, kesemua warden tersebut telah dipindahkan ke JPN dan pentadbir baharu kini melantik warden-warden yang baru pula. Tentang operasi asrama pula, warden sepatutnya membuat rondaan malam, isi buku rekod, dan pastikan semua pelajar tidur selepas lights off pukul 11 malam. SOP yang dipakai sekolah ialah SOP T.A.J. dari Pekeliling Ikhtisas 2011. Cuma bila ditanya sama ada buku rondaan itu benar-benar diisi, pengetua kata beliau tidak pasti. Siasatan dalaman pagi 14 Julai. Pagi hari kejadian, unit disiplin, unit bimbingan kaunseling dan para warden melakukan siasatan dalaman. Semua pelajar puteri dipanggil dan ditanya secara lisan apa yang berlaku malam sebelumnya. Pengetua mengakui dia tidak pasti sama ada siasatan dalaman itu benar-benar mengikuti garis panduan buli KPM yang baharu. Dia juga tidak tahu secara terperinci laporan siasatan tersebut kerana ia berada di bawah kawalan PKHEM, Cikgu Asni Marjan. Bila ditanya kenapa dia tidak tahu keputusan siasatan, pengetua menjawab dia pada masa itu sibuk menguruskan laporan kepada PPD, KKM, PDRM serta urusan trauma dan program pemulihan pelajar. Mesyuarat 17 Julai menyusun kronologi. Pada 11 Julai, satu mesyuarat penyelarasan diadakan. Semua warden dan pentadbir hadir. Mesyuarat hanya sejam, selepas itu ada kunjungan pegawai pendidikan daerah. Tujuan mesyuarat, menyusun kronologi lengkap. Dari saat Zara ditemui, dibawa ke hospital, dimaklumkan kepada waris, sampai laporan dihantar ke pihak berwajib. Pengetua juga mengesahkan laporan lisan siasatan dalaman, menyebut ada pertemuan antara pelajar senior dan Zara pada malam 16 Julai. Zara dikatakan dimarahi berkaitan barang hilang, tetapi pengetua sendiri tidak tahu butiran penuh. Mesyuarat Asrama 24 Julai, intervensi selepas kejadian pada 24 Julai. Mesyuarat Asrama Bilangan 3 diadakan untuk membincangkan intervensi selepas insiden Zara. Pihak sekolah menekankan disiplin dan rutin pelajar asrama serta menekankan pembelajaran hadis 40 Imam Nawawi untuk membina akhlak pelajar. Pengetua sempat menyebut bahawa insiden malam itu mungkin tidak akan berlaku jika pelajar menghayati prinsip-prinsip hadis dan mematuhi larangan sekolah bahawa pelajar senior tidak dibenarkan memanggil junior menyelesaikan masalah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.